Jadi kita akan tunggu Ustazah Fatimah Syarha. Hari ini kita punya sesi bersama dengan beliau. Jadi kita akan tunggu sebentar. Hai Nawal, hai Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah sihat? Alhamdulillah, okey Sat. Okay. Jelaskan kita Suara punya jelas tak? jelas. Allahu Akbar. Jelas suara Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Okey, nama siapa? Nama Kaisara. Farah. Kaisara. Kaisara, sedapnya nama. Subhanallah. Kalau nak jumpa malam ni. Itulah, Alhamdulillah. lama dah kita tak jumpa. Last kita jumpa tahun lepas. Awal tahun dekat Putrajaya. Masya Ustazah masih Allah. ingat? Kaisara. Yes, ingat. Ingat sangat duduk sebelah kan masa tu. Belah Subhanallah. masa Putrajaya tu. Okay. Subhanallah. Kita mulakan lagi dalam 2 minit boleh Ustazah? Kita Boleh. Saya pun tak betul. sempat nak share dekat Instagram. Saya share sekejap ya. Itu boleh. Kita tunggu sebentar ya semua. Ustazah nak mengadakan promosi di Instagram beliau. Ya. So hi kepada I am Nur Alia, iaitu Shi, Aisyah Azhar, Sis Hanis, Ramli, Nadira Hamdan, Umi Kalsum, Debbie, Syahmi Zaidin, Hanis dan juga Kaila Naura, Nawal. Bulan ramai-ramai lagi untuk turut serta. Semalam ni topik kita sangat menarik, itu berjuang dengan emosi. So, kita nak dengar kupasan daripada Ustazah pada malam ni. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum semua. Kita akan mulakan. Ustazah dah bersedia? Baik, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum kepada turut hadir pada malam ni. Terima kasih sebab join live. Saya bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ni, orang kata kita kena kenal dulu kan orangnya siapa kan. Pertama sekali, Ustazah dilahirkan di Kuala pada 11 Oktober 1984. Dan Ustazah merupakan graduan Universiti Islam Malaysia, mengambil jurusan ilmu wahyu. Kalau kita sekarang ni kita famous orang panggil IRK kan. Betul. Okey, jadi mula-mula kenal Ustazah sebab ni satu buku ni ada seorang senior saya ni bagi buku tajuk dia Tautan Hati. Ni buku yang buatkan saya cinta pada Ustazah Fatimah Syarha. Sebelum saya bacalah buku ni, tahu-tahu pun dapat masuk UiA. Cerita ni berkait juga dengan orang yang pernah duduk di Mahalam Aminah dan sebagainya. So buku ni boleh baca. Jadi pada malam ni pertama Ustazah punya karya terbitkan pada tahun 2021 under PTS Publication. Dalam lebih kurang 49 macam tu, 400 lebih macam tu muka surat. Jadi saya tak sabar nak mendengar isi kandungan sebenar buku Berjuang dengan Emosi ni. Sebab saya percaya ramai struggle dengan emosi. Semua sebagai manusia kita tak lari daripada emosi. Jadi saya mempersilakan Ustazah untuk Ustazah kongsikan pada malam ni tentang topik kita, berjuang kepada emosi. Ya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kaisara. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat Allah lah sempurna banyak kebaikan pada kita semua. Jadi saya nak ucapkan tahniah juga pada Kaisara dan tim daripada Book Club. Subhanallah, sebab dia membudayakan Iqra, budaya membaca, menginspirasikan, memotivasikan, wujudkan vibe, aura untuk kita semua jadi nak bacalah buku tu, nak carilah buku untuk dikongsi, nak baca lagi, nak tambahkan lagi bacaan. Jadi ia sesuatu yang hebat, ia sesuatu yang membangun, membina dan wajar untuk generasi muda kita jadi insan membaca dan galakkan generasi kita jadi insan membaca. Sebab bila kita membaca, ia menyebabkan kita banyak solusi dalam hidup ini. Dan kita tak mudah terperangkap dalam satu kesilapan yang sama, takut yang sama. Sebab membaca itu memberikan banyak idea, jalan keluar, kreativiti. Luaslah minda kita mengembara seluas-luasnya. Jadi saya sangat berbangga bila ada usaha seperti ini ya Kaisara. Moga istiqamah teruskan. InsyaAllah lepas ni nak dengar banyak lagi perbincangan buku-buku. Ada ramai lagi penulis-penulis hebat yang lain. InsyaAllah. Dan malam ni terima kasih juga kepada semua penonton yang bersama. Saya tengok ni penonton kita sebahagiannya memang seorang penulis, seorang yang suka membaca, sebahagian saya kenal. Dan yang lain-lainnya pun sebab dia memilih live ini dah tentu minatnya sama, vibe-nya sama, suka kepada budaya ilmu. Baik, pergi kepada buku kita. Berjuang urus emosi. Covernya ni, cuba tengok cover. Ada pelbagai emosi. Kita akan diuji dengan pelbagai emosi. Kita akan rasa setiap emosi ni. Emosi marah, emosi sedih, emosi gembira, rindu, happy, mengantuk, lapar, macam-macam perasaan lah yang akan kita rasa. Dan kalau tengok dalam tulisan emosi ni, ada seakan alam rahim dan ada baby di alam rahim. Ianya menjadi latar kepada buku ini. Walaupun hakikatnya pasaknya itu adalah ataupun dasarnya itu adalah Al-Ma'thurat Al-Kubra yang menjadi pemujuk kepada emosi-emosi yang kita rasa. Kita pujuk dengan sejuknya Al-Quran, hadis yang terpilih yang biasa Nabi baca pagi petang. Dan tentu pagi petang kita perlukan pujukan yang sama. Sebab tu buku ini bukannya untuk orang
yang bergelar ibu sahaja. Tapi ia sokongan emosi buat semua wanita dalam proses transisi daripada gadis, menjadi isteri, menjadi ibu nak didik anak. Bahkan wanita yang single, yang berkerjaya, lelaki sekalipun, kita perlukan dasar yang sama, yakni pujukan daripada Quran hadis. Kisah ibu tu sekadar latar, sebab penulisnya ketika tulis buku ini dalam berpantang, Kaisara. Oh, Tengah pantang. Pantang anak kelima. Pantang anak kelima. Lepas tu biasalah. Followers ni bila saya bersalin dia akan ucap tahniah. Lepas tu dia akan minta tip. Kadang-kadang dia minta sokongan emosi. Kadang-kadang dia berkongsi kegembiraan. Dia tunjuk pregnancy test. Dia bakal bergelar ibu. Jadi saya rasa macam ya Allah, bestnya kalau dapat berkongsi pengalaman supaya mereka ni dapat elakkan kesilapan yang saya buat, dapat elakkan kesakitan yang tak perlu, ataupun kebimbangan yang tak perlu. Ya, sebab kita dah rasa benda itu. Saya tulis masa berpantang anak kelima. Mana kata dah 5 kali pengalaman dah. Rugi kalau tak dikongsikan. Maka dalam berpantang tu buatlah draft dulu. Bukan siap betul tidak, draft dulu. Draft macam mana saat hamil, macam mana lahirkan anak pertama lain, anak kedua lain, ketiga lain, keempat lain, kelima lain, semua pengalaman berbeza. Yang pasti ada beza Kaisara. Bila kita buat dengan ilmu, dengan buat dalam keadaan tak ada pengalaman, tak ada ilmu lain, impaknya lain, outputnya lain. Sebab tu kita nak buat apa sahaja ilmu dulu. Ni ramai yang belum kahwin juga ni, yang menonton ni. Sebelum kahwin baca bacaan tentang hukum hakam, tentang perundangan, tentang pengalaman alam rumah tangga. Ia akan selamatkan kita daripada banyak benda yang menjadi faktor keretakan rumah tangga akan datang. Selamatkan perasaan emosi kita sebab kita akan rasa yang Allah tu adil, perundangan tu baik. Dan ia selamatkan kita akan rasa terbela. Itu pentingnya ilmu Kaisara. InsyaAllah. Jadi semua yang saya mulakan, itu saya cerita tentang bagaimana buku ini dihasilkan. Dan buku ini saya dedikasikan untuk, saya tulis kat sini. Saya rakamkan, saya snap antara followers yang hantar WhatsApp. Pengalaman mereka, harapan mereka, masalah, kebimbangan mereka. Saya kongsikan. Dan buku ini saya dedikasikan untuk semua wanita yang ada isu yang sama. Sebab tu tulisan ini lebih kepada memujuk. Saya pun sebut sayangku. Tak cakap yang saya sayang sangat kat wanita. Bahkan anak saya akan datang pun saya yakin percaya dia perlukan ilmu ni. Sebab tu sebelum saya pergi, selagi ada nafas dan nyawa ini, saya tulis siap-siap. Anak saya kecil-kecil lagi tu, sekolah rendah dah baca dah. Baca dah, subhanallah. Subhanallah, kadang mereka rasa macam memori yang direkam dan mereka lebih menghargai seorang ibu bila mereka tahu susahnya, sakitnya, banyaknya ujian-ujian yang ada. Alhamdulillah, dengan kita jaga apa yang boleh dijaga, jaga emosi kita, fikiran kita, kesihatan kita, jaga yang holistik, maka proses bersalin tu jadi lebih siap. Mindset kita tu siap. Bila siap, Alhamdulillah, proses pemulihan lepas bersalin tu jadi cepat. Bahkan Alhamdulillah, saya anak pertama tu memang teruji sangat sebab tak ada pengalaman, tak ada ilmu. 4 anak lepas tu memang mudah, tak ada jahit, normal, anak-anak semua tak ada jaundice. Anak pertama pun tak ada jaundice, mak sihat dengan cepat, tak ada koyak, tak ada gunting. Jadi benda tu menyebabkan saya kena kongsi. Ya, kena kongsi apa yang kita boleh buat untuk jaga kita. Masa bersalin, Alhamdulillah boleh tidur lena. Dengan memperjuangkan susu ibu, kita lebih sihat. Anak-anak susah nak sakit, nak demam susah. Jadi anak pun tak merakam sangat tidur. Dia nak menyusu sahaja, anak ceria jadi waktu dalam berpantang. Dan ia menjaga emosi kita. Berbanding kita terpaksa hadapi tak cukup tidur malam, anak menangis, anak asyik sakit. Kita boleh elak benda itu dengan izin Allah. Ya. Kalau Allah dah bagi tu tak apalah, kita redha lah dengan ujian. Tapi
Tapi hakikatnya dengan ilmu, insya-Allah ada benda yang boleh dicegah. Itu yang saya kongsikan dalam buku Berjuang Urus Emosi ni. Dan banyak lagi sebenarnya nak kongsi antaranya lah. Ya. Metod penulisan buku ini. Pertama sekali saya merujuk kepada Al-Quran As-Sunnah, terutamanya Maksurat Al-Kubra itu saya jadikan sebagai anatomi dia. Anatomi ni apa ya? Macam anggota badan kita kan ada anatomi dia. Itu anatomi dia dan cerita di sebaliknya. Supaya senang ingatlah susunan tu. Dan kalau tengok kepada isi kandungan ni, bismillah. Pertama sekali tu proaktif. Proaktif mengucapkan ta'awuz. Kita baca maksurat kan, kita baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dalam sehari ada banyak fikiran negatif masuk dalam pemikiran kita. Kalau kita tak jaga naratif yang membimbangkan kita, merisaukan kita, yang buat kita seriau, berdebar, takut, nak melangkah saat demi saat ni pun apa yang jadi, banyaknya kebimbangan datang. Jadi kita nak tukar naratif tu. Kita nak rasa yang kita ni dalam perlindungan Allah. So kita proaktif, ta'awuz. Datang je kebimbangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dengan cara itu kita boleh disiplinkan minda kita. Stop. Put your limit. Jangan nak risau lebih sangat. Allah kan ada tolong kita. Dan bentuk-bentuk ta'awuz ni pun saya ceritakan, ada banyak jenis lah bentuk ta'awuz ini. Dan Allah bagi motivasi ya dalam surah Al-A'raf ayat 100. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un 'alim. Apabila engkau diganggu syaitan, hendaklah engkau minta perlindungan Allah. Allah ni dia dengar, dia mengetahui. Dan seterusnya Allah dedahkan kerja syaitan ini dalam surah Qaf ayat 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami sedia tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Allah tahu ada bisikan-bisikan tu. Maka bila kita ta'awuz, kita akan stay strong. Inilah perjuangan. Bisikan negatif datang, dia nak menguasai naratif tu. Ibaratnya pencuri datang. Pencuri datang. Mana kita nak layan dia, nak bagi air, nak bermuka-muka dengan dia. Kita akan stop. Kita akan minta jauh daripada dia. Kita akan do something. Kita jangan biarkan dia datang, dia mencuri fokus kita, ingatan kita, dia mencuri ketenangan kita, dia duduk situ. Kita pula layan dia, kita biarkan dia, kita membenarkan dia, kita sembang-sembang dengan dia. Kita proaktif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu baru cerita ta'awuz. Lepas tu kan maksurat kan, lepas ta'awuz kita baca apa Kaisara? Al-Fatihah. Kan? Kita baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni very, very powerful ya Kaisara. Daripada Al-Fatihah itu, buku ni mendedahkan bagaimana kita nak proaktif. Proaktif, kita baca Al-Fatihah, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita proaktif, panggil namanya. Panggil nama Allah yang maha kasihkan kita, maha sayangkan kita. Dan kita penuh harapan bila kita bersama dengan satu kuasa yang tak akan pernah tinggalkan kita, tak akan pernah sibuk untuk kita, dan dia tak ada batasan. Kita nak fokus pada kasih sayang dia, kita tak akan mudah kecewa. Kalau kita tak sibuk fikirkan kasih sayang dia, kita sibuk rasa orang ni tak bagi perhatian kat kita, orang ni tak peduli, orang ni call tak angkat. Kita akan mudah terpesona ataupun terkecewa dengan makhluk yang memang sifatnya terbatas, sifatnya ada kelemahan, sifatnya sibuk. Maka dengan proaktif
kita baca basmalah, kita boleh tenangkan diri kita sendiri. Itu powerful of Al-Fatihah yang kita ulang-ulang. Dan saya juga dalam buku ini saya kongsikan perspektif psikologi. Misalnya tentang two mindset oleh Carol S. Dweck yang buat PhD tentang mindset yang disebut fixed mindset dengan growth mindset. Kalau fixed ni apa? Macam bunga ni. Dia 5 tahun ke 10 tahun akan datang ya, Kaisara tengok bunga ni, kan saya tunjuk balik. Dia macam ni je. Dia tak akan membesar, dia tak akan grow, dia tak akan ada perkembangan, dia begini saja. Berbanding bunga yang betul-betul bunga tu, yang hidup, dia ada perkembangan dia. Daripada kecil jadi besar, lepas tu berbunga, grow, mengharumkan, memberikan oksigen, dia ada manfaat dia. Sama juga, kalau fixed mindset ni, dia takut sama je. Ya, yang mana kalau ada challenges, dia akan cuba avoid. Dia tak berani. Dan jangan terkejut ya Sarah, saya jumpa sekarang ni ramai generasi muda kita yang cakap tak nak kahwin, tak berani lah. Banyak sangat nampak masalah dalam rumah tangga. Ada yang tak berani jadi ibu, takutlah nak bersalin. Ada yang tak berani, macam-macam benda tak berani sebab nak avoid challenges. Ya, itu fixed mindset. Jadi kita kena transform kepada kita embrace challenges. Sebab yang menjadikan hidup ini penuh dengan challenges adalah Allah. Kekasih kita, kekasih agung kita. Tempat tumpuan minat kita, tempat kembali kita, Allah yang buat. Maka kita terima dulu. Kalau kita tak terima, kita akan marah. Kita akan rasa apa hidup penuh dengan challenges, penuh dengan ujian. Tapi bila kita sedar, oh Allah, wa nabluukum, yang menguji kamu, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejahatan, kebaikan semua akan jadi ujian. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Allah sebut ni dalam Al-Quran. Maka apa sahaja dalam hidup ini adalah ujian Allah yang jadikan begitu, kita pun embrace. Makna kata kita accept, kita terima. Okay, kita jadi berani. Yang kedua, obstacles, halangan. Bila ada je kita buat usaha, ada halangan, bagi yang fixed mindset, dia akan give up. Cepat sangat give up. Tak naklah give up. Tapi bagi mereka yang dah transform daripada fix, sebab fix ni boleh jadi kat siapa-siapa pun, kepada saya, kepada Kaisara, kepada siapa-siapa pun. Ada benda yang kita fix mindset, kita kena transform. Kita transform kepada taatan. Tapi halangan itulah yang buatkan fikiran kita lagi matang, tak nyanyuk. Sebab dia kena kreatif, dia kena fikir jalan keluar. Dia bekerja. Kata tak ada kerja ni, otak kita ni. Dia tak ada kerja, bahaya. Ya, jadi itu dilaksanakannya obstacles. So kita tetap persisten, tak apalah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang usaha kita gagal, tak mengapa. Gagal tu sekadar anak tangga. Anak tangga untuk naik ke atas kejayaan. So, kejayaan itu biasanya proses. Tak datang dengan tiba-tiba dan cepat. Ia adalah proses. Okay, yang ketiga, effort. Effort ni, bagi yang fix masa usaha ni sesuatu yang tak berguna. Buang masa saja. Jadi kita nak transform kepada setiap usaha itu kita rasa adalah satu jalan. Dan nak enjoy the path. Path kepada apa? Tu mastery. Maknanya kita akan lebih mahir, lebih matang, lebih tahu. Contoh kan kalau dunia hari ini, kita kena belajarlah tentang AI, artificial intelligence. Kita punya budak-budak lahir dalam millennial era kan, dia lahir dengan teknologi. Macam kita yang tua sikit ni rasa macam tak pandai je. Tapi hakikatnya kalau kita rasa effort kita belajar sikit-sikit daripada tak pandai, titik A jadi titik B, titik B jadi titik C,
Anak-anak kita tengok dah advance dah. Pergi titik apa tu, RST dah. Tak apalah dia. Dia cakap kita yang atas-atas ni tak apa. Kita belajar je. Belajar. Dan effort itu insyaAllah akan jumpa. Itu. Seterusnya, criticism. Bagi yang fixed mindset, dia akan anggap kritik ini sesuatu yang ignore je lah. Tak payah peduli lah. Ataupun dia akan bagi negative feedback. Dia mesti haters belaka ni. Dia akan benci, tak suka sekadar itu. Tapi untuk orang yang fix mindset yang dah transform kepada growth mindset, dia akan cuba belajar daripada kritik. Dia akan anggap orang yang kritik itu ibaratnya dia lempar buah. Dia ambil dulu buah. Kalau buah tu busuk, dia letak je lah tepi, ignore lah. Tapi kalau buah tu baik, dia cuba makan, telan, Alhamdulillah, terima kasih, I love you, bagi manfaat pada saya. So dalam dunia ni tak ada siapa yang dia benci. Semua dia rasa akan ada manfaat untuk dia. Kalau orang tu mengumpat, Alhamdulillah, ada orang sudi nak pikul dosa banyak ni. Yang berat dosa ni, okey ambil lah. Awak nak sangat, ambil. Terima kasih awak. Lepas tu ulama' kita kan, kalau kita baca, subhanallah, mereka ni sanggup untuk bagi hadiah kepada orang yang mereka dengar kritik, mengumpat ke dan sebagainya. Kita pun nak cubalah berlatih-latih, nak pergi ke tahap itu untuk hidup lebih bahagia. Subhanallah. Dan juga orang yang fixed mindset ni, yang kelima, bila dia dengar kejayaan orang lain, dia akan dengki. Dia tak suka. Kalau orang yang dah transform kepada growth mindset, dia dengar kejayaan orang lain, dia ambil inspirasi. Mana yang baik, dia ikut. Yang tak baik, tak apalah, dia letak tepi, dia doakan. Jadi orang yang growth mindset ni, dia lebih mudah untuk ada kebebasan terhadap fikiran dia, diri dia untuk bertindak, ya, untuk merasai kebahagiaan. Sebab segala benda, dia rasa kasih sayang Allah itu. Dia rasa positif tu. Dia rasa ada benda baik untuk diri dia. Dan dia cuba jaga naratif itu. Biar naratif tu menguasai. Naratifnya apa? Naratif ni, saya nak cuba bagi semua orang faham tentang naratifnya beginilah. Contoh kan sekarang isu Palestin kan. Isu Palestin. Orang barat dia cuba buat naratif yang mereka itu sekadar tolong Zionis. Zionis tu pula dia buat naratif dia tu mangsa, dia kena serang dulu. Dia itu hidup terancam. Orang Palestin asyik baling batu kat diorang. Itu naratif dia. Ya? Bila kita belajar tentang fakta, tentang sejarah, tentang petunjuk Quran Sunnah, kita akan jumpa naratif daripada wahyu, naratif daripada perjuangan ni sampai akhir zaman, daripada orang Palestin sendiri. Memang sejarahnya itu kan dipertahankan. Bumi suci orang Islam dan Allah bersama dengan perjuangan mereka. Kita akan jumpa naratif yang sebenarnya. Dan kita jangan lupa juga tentang saudara kita dekat Uyghur. Ini tambah benda lain ni pula ya kan Sarah. Tak apalah pergi global konteks sikit ya. Walaupun kita cakap berjuang urus emosi, kita nak pergi global konteks. Sebab tadi saya pergi seminar tentang laporan hak asasi wanita di Turkistan Timur, ya, di Uyghur. Jadi subhanallah, kita selama ini tak tahu sangat pasal Uyghur ni sebab kita telah dipengaruhi ataupun disembunyikan daripada naratif orang-orang Uyghur yang disekat suara mereka, dikawal sangat segala teknologi mereka, phone mereka dikawal, nak masuk bilik air pun dikawal. Ya? Dan kerajaan China tu cuba buat naratif yang mereka cumalah brainwash dari segi orang-orang yang ekstrim, yang pemberontak, yang nak hak kemerdekaan, nak keluar daripada China, dan mereka ada right, ada hak untuk berlaku begitu kepada orang-orang yang kononnya memberontak, ekstremis ni. Dan bila kita dengar sendiri naratif orang-orang Uyghur ni, Allah Akbar, mereka ini dipaksa pada bulan Ramadan untuk diwajibkan ya untuk minum arak. Mereka dirogol, mereka dipukul tak berhenti, diseksa. Mereka dilarang pakai hijab dengan alasan memerangi kemunduran.
Mereka dilarang masuk ke masjid. Kalau ada je amalan seperti amalan ritual, zakat pun diharamkan di sana. Mereka tak boleh nak berkomunikasi dengan bahasa ibunda. Sebab Uyghur ni dia sangat berbeza dengan Cina. Sebab bila kita baca naratif mereka, oh rupa-rupanya sejarah mereka tu ala-ala Palestin. Mereka sebuah kerajaan yang tersendiri. Raja tersendiri, budaya tersendiri, bahasa tersendiri, lembutnya bahasa. Dan mereka sangat berbeza dengan Cina tu. Tapi bila ada Perang Dunia Kedua, ini kerja-kerja penjajah lah. Yang tiba-tiba pergi ubah-ubah, pergi letakkan Uyghur tu di bawah Cina. Ya, dan orang Cina, rejim Cina ni memaksa dengan sangat dahsyat lah sebenarnya, tapi ditutup. Ya. Macam mana mereka tu dirogom, diberi tekanan demi tekanan, kena cukur kepala, kena wajib pakai alat kontraseptif, ya, alat pencegah kehamilan, pengguguran seksual, gangguan seksual, dirogol, dikahwin paksa, anak-anak dipisahkan daripada ibu bapa mereka, menjadi buruh paksa, menjadi bahan uji kaji untuk test sesuatu, pencabulan hak untuk memiliki privasi. Allahu Akbar. Masuk tandas pun kena check, ya, kena periksa. Jadi dahsyat sangat apa yang mereka alami ni, ya. Yang kita tak dengar sebab kita tak jumpa naratif tu. Kita jumpa naratif daripada sepihak sahaja. Dan media sosial pun tidak mampu untuk menayangkan sebab mereka terus kena seksa lah. Kena macam-macam. Kalau mereka buat macam orang Palestin kan, dia yang laporkan sendiri dekat media. Jadi begitulah saya nak fahamkan tentang naratif ini. Cara fikir kita ni, kita ada musuh-musuh yang tersembunyi. Jin, iblis, syaitan, fikiran negatif kita. Dia suka buat naratif-naratif yang bermusuh dengan naratif yang Allah mahukan kita melihat kehidupan. Sebab tu Al-Maqsurat ini, dia kembalikan kita kepada naratif seperti mana yang Tuhan mahukan kita memandang kehidupan. Bukan dengan penuh negatif, penuh kebimbangan, kerisauan. Tapi naratif yang kita ni ada growth mindset. Kita ni boleh hadapi cabaran tu. Allah tolong kita. Allah lindung kita. Allah bersama kita. Setiap ujian tu ada keuntungan untuk kita. Banyak hadis-hadis ayat Quran yang untuk menunjukkan untungnya. Hatta terpijak duri sekalipun, kita akan dinaikkan darjat, diampunkan dosa. Bukankah itu satu keuntungan yang besar? Inilah yang saya sebutkan sebagai naratif yang kita nak pertahankan baik sangka kita dengan Allah sampai ke akhir usia kita. Dengan ada zikir pagi petang yang kita baca dengan kefahaman, dengan passionate, dengan hati perasaan. Itu baru basmalah. Tadi kan kita sebut tentang lepas ta'awud, apa dia? Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah ini, bila saya merujuk kepada tafsir Fakhruddin Ar-Razi tentang makna al-Fatihah yang menyebabkan saya rasa inilah kesimpulan Al-Quran dan inilah yang diperlukan. Inilah poin-poin penting yang kita nak sangat ada. Apa dia? Baik, tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita nak perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim, kita nak rahmat, kasih sayang, kesian belas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita nak ajar diri kita untuk rasa syukur. Alhamdulillah, thank you, bestnya. Syukur pada Allah dan menghargai manusia yang ada sekeliling kita. Ar-Rahmanir-Rahim, sekali lagi kita nak ada rasa kasih sayang, kasihan belas Allah tu bersama kita. Dan ini juga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai Ar-Raja, harapan. Naratif hidup yang penuh harapan. Ini kita nak pertahankan. Maliki Yaumiddin. Ini sifat khauf, pemilik hari pembalasan. Imam Al-Ghazali sebut tentang khauf wa raja. Hidup ni kena ada juga takut. Kata kita berani langgar segala peraturan. Maka Maliki Yaumiddin itu adalah takut kepada pemilik hari pembalasan. Khauf. Bila takut, kita tak berani belakang orang ni, nak buat dosa, nak cari cerita porno, nak buang masa, nak
leka, nak lawa tak berani. Sebab Allah tengok, dia markah kat kita. Dia akan tayang balik. Dan semua itu jadi impak untuk kehidupan kita. Malik Yaumiddin buat kita rasa sentiasa diawasi. Dan ia baik untuk kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang kami sembah, hanya kepadamu yang kami mohon pertolongan. Ini pun penting ya, semua penonton. Ikhlas. Kita buat sebab apa? Sebab ikhlas hidup kita untuk sembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan ingat selalu, inilah matlamat hidup kita. Kita nak sembah Allah. Lagi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia kata, inilah doa kita. Di atas right path. Jalan yang lurus. Jalan yang itu kemanusiaan. Apa itu kebenaran. Apa itu cintakan perpaduan. Kita nak hati kita cenderung, fitrah nak ke situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi daripada ayat ni kita kena hero kita lah. Idola. Siapa yang kita nak ikut? Orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Para anbiya, salihin, siddiqin, syuhada. Orang-orang yang Allah iktiraf taqwa mereka dalam Al-Quran. Orang-orang saleh yang mengikuti perjuangan mereka. Bukan jalan orang yang Allah murka. Seperti orang Yahudi. Dan bukan jalan orang yang sesat. Seperti Nasrani. Sebab apa jadi macam tu? Sebab Yahudi ni dia baca kitab, dia sembunyikan kebenaran. Nasrani dia baca kitab, dia just dengar-dengar daripada agamawan mereka, rahib mereka. Mereka sendiri tak baca pun. Kalau kita tanya, kat mana dalam kitab kamu yang kata Allah tu 3-3-1-1-3 tu? Dia tak boleh jawab pun sebab dia tak pernah rujuk pun kitab dia. Kebanyakannya begitu. Jadi dua-dua ini ekstremis lah. Ya, yang pertengahannya adalah Islam. Islam ni kita dah ajar untuk rujuk kitab kita baca, kita faham. Dan sikap kita biarlah seperti orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka ada hubungan dengan Al-Quran. Tadabbur dengan Al-Quran. Dan setiap hari berteman dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Supaya hidup kita tetap di atas jalan yang lurus. Itu antara dasar yang dibincangkan dalam buku Berjuang Urus Emosi. Kalau Surat Kubra tu kan panjang, semua ada dalam ni. Yang saya ceritakan, sebab takkan nak cerita semua kan. Yang saya ceritakan dua perkara lah. Ta'awudz dengan Al-Fatihah. Okey, Kaisara ada ke nak tanya apa-apa? Okay, Ustazah, saya ada nak tanya soalan. Ustazah, struggle sebenarnya nak baca mak surat ni. Ustazah ada tips tak? Okey. Kalau rasa berat dengan Al-Maksurat Al-Kubra, kita start dengan yang ringan dulu. Al-Maksurat As-Sughra. Ada yang kita kena baca 3 kali tu kan. Kalau rasa berat lagi, tak apa, baca sekali dulu. Yang penting kita minta pada Allah, kita nak mencintai apa yang kita nak buat hari-hari tu. Bila kita mencintai, kita tak akan rasa berat. Ya, macam solat. Solat ini berat bagi yang tidak khusyuk, tapi ringan bagi orang yang mencintai. Sebab dia rasa itu dating dia. Itu tempat dia meluah, itu tempat dia menangis, itu tempat dia nak berdoa, letak harapan, memujuk diri. Sama juga dengan Al-Maksurat ni. Kita kena bawa sebab dia proses. Dia tak datang dengan tiba-tiba. Dia proses perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, struggle di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maka ambil yang ringan dulu, ambil yang kecil dulu. Kalau tak mampu nak duduk baca begitu, buka YouTube, ya, ikut bacaan ustaz-ustaz kita, qari-qari kita yang banyak sekarang ni baca Maksurat Sughra, ya. Dan kita try baca makna, try relate dengan kehidupan. Itulah tadabbur. Tadabbur ni dia ada unsur emosi, feel, hati dan motivasi untuk amal dalam kehidupan. Itu tadabbur. Kalau tak, kita sekadar dapat pahala sajalah. Tapi tak dinaikkan darjat kehidupan kita untuk transform tadi daripada fixed mindset kepada growth mindset.
siapa yang ada soalan, lagi-lagi tak tanyakan soalan tentang agama ataupun urus emosi ni, boleh tanya terus di ruangan komen. Saya InsyaAllah. tak tanya soalan. Ada daripada Brunei pun masuk malam ni. Ada yang sebahagian saya kenal. Subhanallah. Ahli masalah dekat semua. Okay, silakan kalau ada soalan. Siapa yang Kalau ada tak ada soalan, soalan, saya akan boleh. teruskan lagi. Zaza, mungkin saya nak tanya soalan tentang ni lah. Saya percaya ramai yang struggle lagi-lagi nak solat subuh awal, Zaza. Betul. Dia kaitan terus menyebabkan kita malas nak bangun solat subuh tu, Zaza. Jelas. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Baik, contoh solat subuh kan. Solat subuh ni memang satu waktu yang kena perjuangan, kena struggle. Sebab tu Nabi SAW ada sebutkan kepada para sahabat, kalau nak kenal orang yang munafik, tengok pada solat subuh dengan solat isyak dia. Biasanya mereka ni tak ada dekat masjid surau pada waktu tersebut. Khususnya orang lelaki lah. Hakikatnya wanita pada zaman Nabi pun mereka pergi ke masjid pada waktu subuh dengan isyak sebab takut dengan ancaman ni. Jadi kita bukan nak label siapa-siapa, tidak. Kita pun nak menyantuni diri kita sendiri. Ya, kita nak keluar, nak transform daripada sikap bermalas-malas, sikap berat, lambat, kepada sikap yang growth. Kita boleh maju. Kita boleh tingkatkan. Sebab persoalan solat ini adalah persoalan menuju kejayaan. Apa saja kejayaan, dia perlu struggle dia, perjalanan dia. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang beriman. Antaranya orang yang khusyuk dalam solat. Dan orang yang solatnya yuhafizun, dia menjaga. Khusyuk ni pelaksanaan. Ya, menjaga itu adalah penjagaan. Dua-dua perlu. Jadi solat kita tu, tak apa kita maafkan kalau masih lambat, masih itu, masih ini kan, masih tak sempurna, kita maafkan dulu diri kita. Sebab kalau kita asal sangat pada diri kita, banyak label aku munafik, aku teruk, jadi lain pula. Kalau kritik diri ni terlalu banyak berlebihan, jadi lain pula. Dia jadi macam boleh down, boleh pergi daripada stres, pergi ke anxiety, pergi ke depression, pergi lagi ada schizophrenia, ada macam-macam lagi kan, bipolar disorder, alhamdulillah. So kita kena lebih rahmah pada diri sendiri. Okay, maafkan, tak apa, ini level sekarang. Level ni boleh go to next level, next level, next level. So tak apalah, kita azam je, esok saya mesti bangun dengan strategi. Ada jam loceng, daripada saya solat seorang jadi solat berjemaah, ataupun tak mampu lagi solat berjemaah, tak apa, solat awal, ataupun solat 2 rakaat sebelum subuh, solat fajar, solat rawatib tu kan, bukan sebelum waktu subuh, itu solat tahajud, itu solat, itu qiyamul lail. Ini dah masuk waktu, kita solat fajar dulu, solat sunat. Dijanjikan kita akan dapat kekayaan yang lebih besar daripada dunia seisinya. Wah, hebat tu. Kita nak rebut benda tu. Saya nak solat subuh. Dah berjaya solat awal, naik lagi level. Ya? Kalau dekat barat, ada orang boleh bangun untuk memberikan udara segar kepada anjing dia. Dia sanggup sejuk-sejuk ni bawa anjing keluar jogging. Saya pernah pergi ke Amerika, pernah pergi ke Australia. Memang ada orang macam ni. Maka kita tengok, Allah sejuk ni. Tapi dia dengan selamba je keluar bawa anjing, jogging kan. Kita inspirasi bangun kerana anjing dia. Kita nak bangun kerana Tuhan kita, pencipta kita. Yang banyak bagi benda-benda best dalam hidup kita. Jadi kita, saya kena do something. Kalau nak memang dapat, insyaAllah. Letak je plan perjalanan kita. Allah Alam. Lagi ke Sarah? Nak tambah pun boleh ke Sarah? Oh, tadi tentang Zaza ada ceritakan tentang kita dalam hidup ni kita akan sentiasa ada ujian kan. Saya pernah dengar adik saya lah. So saya ni selalu berungut dekat dia, cakap dengan dia, asyik banyak masalah lah, banyak benda macam kita rasa delay doa apa semua. Salah dengan adik saya ni. Kita cerita dia. So
satu hari dengan saya ada sebab masalah. Kalau saya secara psikologinya, otak kita ni bila tak ada challenges, otak kita ni akan jadi tepu. Macam Betul, setuju. otak kita ni kena sihat. Itulah kita yang Allah bagi supaya otak kita ni lebih aktif dan cergas. So start daripada tu saya rasa macam wow, menariknya benda ni bila kita nampak secara saintifik. Baru kita nampak sebenarnya ujian perlu ada supaya otak kita ni lebih aktif. Buatkan saya rasa macam saya lebih bersyukur, oh Allah bagi ujian ni supaya otak saya lebih cergas, lebih bersedia kalau ada masalah. Betul, tepat sekali. Hebat tu. Satu naratif cara berfikir terhadap apa yang Allah bagi pada kita. Sama juga kan macam kita tengok para nabiah zaman Nabi, mereka bersungguh-sungguh solat subuh dengan isyak mereka jalan kaki ke rumah Allah. Dan bila kita tengok secara saintifik, badan kita ni, kita perlukan 10,000 langkah setiap hari. Kita perlu senaman sebab kita nak kejayaan tu holistik. Kita bukan nak bagi hak kepada mental saja. Kita nak badan kita sihat, roh kita sihat, spiritual kita sihat, emosi sihat, semua kita nak sihat. So apa yang telah kita berikan pada badan kita? Adakah kita rajin sangat exercise setiap hari? At least kita muliakan tu hari kita. Kita cuba jalan kaki contoh. Bagi orang yang rasa selamat lah perjalanan dia. Kalau tak selamat tu, tak ada peneman ke apa ke, bahaya juga tu. Ya? Kalau dia rasa perjalanan dia selamat, okey. Dapatkan hari kita dengan berjalan kaki ke rumah Allah. Banyak hadis-hadis yang memberikan motivasi. Bagaimana orang yang sanggup menempuh kegelapan malam ataupun kegelapan pagi tu, dia sedang disaksikan oleh para malaikat keimanan dia. Jadi kita pun naik semangat lah, dapat kesihatan lagi. Tapi apa-apa pun matlamat kita mesti kerana Allah Subhanahu Taala. Buat ikhlas kerana Allah. Yang tu bonus sajalah yang kita nak terima kasih kepada Allah. Thank you Allah. Kita buat baik ke Allah, tengok Allah bagi banyaknya kebaikan tu semula pada kita. Subhanallah. Nak tanya tentang berjuang urus emosi ni, Haza sudah semestinya lalu fasa 20-an kan Haza. Pada fasa ni kita macam apa orang kata, macam ada pressure tau kita dengan kita study, dengan kawan kita dalam mendirikan rumah tangga, dan juga dah ada anak pun kawan-kawan macam tak ada satu rasa sebagai anak 20-an macam oh kita tak fasa tu lagi. Lepas tu kita rasa macam emosi lah macam oh tak ada orang sayang ke, macam tu lah. Lepas tu dengan study macam tu lah Saza. Macam berjuang dengan emosi pada ketika itu. Saya percaya Saza pernah lalu. Jadi macam mana cara Saza lalu kalau macam selain daripada membaca Al-Maqsurat ni sendiri? Okey. Bagusnya soalan ni, subhanallah. Pertama, kita nak tukarkan semua kebimbangan kita menjadi doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan semoga Allah hadiahkan pasangan, anak-anak sebagai penyejuk mata kita. Dan mereka itu jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baca dalam sujud-sujud kita. Yang ini saya kongsikan dalam buku saya, Cinta Ikhlas. Bagaimana waktu belajar, waktu bertunang, waktu nak berkahwin, ada ujian-ujian dia. Dan waktu nak ta'aruf selepas berkahwin tu, cabaran komunikasi, mengenal, mengurus perbezaan, ada cabaran dia. Dan setiap fasa tu ada cabaran dia. Okey, pertama tadi untuk fasa seperti Kaisara dan anak-anak muda kita yang 20-an, tukar semua kebimbangan kita jadi doa. Doa tu buat kita optimis. Dan doa saja tak cukup, kita kena usaha, engagement, luaskan pergaulan. Kalau ada peluang untuk buat aktiviti sukarelawan, buat aktiviti sukarelawan. Sebab ini memang dah fasa gerbang perkahwinan. Maka dengan ada komunikasi yang baik, interaksi yang baik, yang bukan menghampiri zina, tapi interaksi yang menyahut seruan surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lelaki beriman, perempuan beriman, mereka ni saling bertolong bantu.
Suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Kalau dekat universiti tu, mesti ada kelab persatuan. Itu pun medan yang baik sebenarnya untuk sebuah proses ta'aruf yang syar'i. Yang kita tak adalah berdua-duaan, tapi kita ramai-ramai buat satu urusan yang baik, memikirkan benda yang baik. Dan masa itu kita boleh tengok kewibawaan, cara berfikir, wawasan. Kita boleh ta'aruf secara natural, syar'i dan terjaga. Secara selamat. Okay. Saidina Umar pernah pesan dekat ayah-ayah ni. Dia kata kalau kamu ada anak-anak gadis, bawa pergi masjid. Tujuannya apa? Supaya mereka dikenali oleh ayah-ayah yang ada tu untuk akan datang. Senanglah ayah tu suruh anak dia datang Pinang ke. Makna kata dia suruh ada interaksi tu. Jangan sampai kita tak ada langsung berinteraksi, berurusan secara syar'i dengan lawan jenis kita. Jadi kita carilah peluang-peluang engagement. Kadang-kadang dengan kita kawan dengan ramai perempuan, sebab mereka juga, mereka akan offer abang mereka, pak saudara, boleh cadang pula dekat kita. Sebab tu orang interaksi luas ni, calonnya pun luas dan banyak untuk dia pilih. Mana yang paling dia rasa sesuai untuk hidup dia. Sebab perkahwinan ni kan ibadah yang paling panjang dalam hidup kita. Panjang kan kita nak lalu, insya-Allah. Ya. Dan tak semua orang pun yang Allah bagi izin dapat jodoh. Ada yang tak dapat jodoh pun, ada. Tapi kita nak positif. Benda ni baik, saya nak. Saya nak, saya minta. Saya kena order. Kata order tak sampai. Kita beli Shopee pun kena order kan. Kena order sungguh-sungguh dan kena yakin order tu sampai. InsyaAllah sampai. Jodoh pun kena order lah dengan Allah. Yang pasti ajal maut itu yang pasti semua orang akan hadapi alam barzah. Jadi jodoh ada ke tak ada ke, dah sampai ke belum sampai ke, mesti proses hidup kita ini ke arah sentiasa upgrade untuk apa? Untuk Allah dulu, cinta Allah dulu, untuk persiapan alam barzah kita dulu. Kebaikan-kebaikan lain tu akan datang insya-Allah, dan perlu kita usahakan juga supaya tak adalah kita jadikan sebab jodoh tak sampai lagi kita kena putus asa, kita kena sedih lebih, kita kena tak semangat dah hidup. No, kita ada alam barzah, anytime dia datang. So kita tetap kena semangat, kena buat baik, kena banyak amal kebajikan, banyak membaca, banyak majukan diri, sebab itu yang lebih besar bagi kita. Wallahu a'lam. Mungkin soalan terakhir saya. Saya baca katanya begini, penyataan tu begini lebih kurang. Hak seorang anak tu bermula daripada kita mula memilih pasangan kita sebenarnya. Hak seorang anak tu. Betul. Jadi sajalah saya, kawan-kawan saya yang sebaya dan juga yang akan berkahwin ataupun belum berkahwin pun lagi, belum ada hasrat. Mungkin Ustazah ada macam perkongsian untuk kita lah as wanita, sebab kita pun tengok wanita-wanita di luar sana dan di dalam rumah macam-macam gayanya kan Ustazah. Kita pun macam kita cuba dari, saya percaya semua fitrah kita sebagai manusia, kita nak jadi yang terbaik. Ustazah boleh share dari wanita yang macam mana amalan-amalan yang patut. Sekarang ni macam kurang sikit ada ketimuran. Saya percaya benda tu lah, macam bila kita tengok kat luar, lain lah pula kan, macam sepatutnya ada ketimuran, macam jaga sopan dan sebagainya. Tapi benda tu kurang. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sebenarnya wanita yang macam mana sepatutnya kita perlu berperilaku. Allah Akbar. Dari sebuah perilaku ni kita belajar daripada kepribadian baginda Nabi SAW. Sahabat yang ada sekeliling baginda tu semua nak tiru baginda, tapi still tingkah laku mereka ada keunikan masing-masing yang susahlah kita nak selaraskan satu saja. Ya. Contoh Saidina Umar, dia nak tiru Nabi juga sebab Nabi tu kan uswah hasanah. Tapi dia garang, dia backhand sikit. Dan Saidina Uthman, dia nak tiru Nabi dan dia pemalu. Malaikat pemalu dengan dia. Saidina Ali ni dia nak tiru Nabi juga. Dia ni jenis yang dia gagah perkasa. Dia kalau cepat sentap tu ya juga kot.
Macam dia pun dengan Sayyidatina Fatimah pernah dia merajuk pergi ke masjid, tidur atas tanah sampai Nabi datang pujuk, wahai Abu Turab, Sayyidina Abu Bakar. Beliau pun nak ikut Nabi. Beliau adalah ciri-ciri beliau yang tersendiri. Ya, beliau ni hikmah, cepat membenarkan Nabi. Kadang-kadang dengan anaknya Aisyah, beliau tegas juga. Beliau ada rentak dia. Jadi kita tak perlu nak paksakan diri kita kena ikut siapa-siapa ke. Yang penting kita ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dari segi perkataannya, wa qulu linnasi husna. Dia cakap dengan manusia, dia cakap yang baik-baik. Husna. Yang baik, yang indah, yang membangun, yang memotivasikan. Pesan Muslim yang baik itu mesti orang rasa selamat daripada perkataan dia dan perbuatan. Maknanya mulut dia tak mudahlah nak sakitkan orang. Tangan dia tak mudah nak buat orang. Sayyidina Umar pun bila ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia makin lama makin lain sikit akhlak dia. Mula dia macam tempat mereka. Sampailah beliau jadi khalifah, orang datang nak mengadu, isteri kuat beletik. Nak tengok beliau ajar orang tu untuk faham je lah isteri kita tu. Dia memang sibuk uruskan rumah, uruskan baju kita. Nampak tak akhlak dia tu? Ada transformasi dia juga. So kita tak perlu tertekan nak kena ikut siapa-siapa ke. Tak, jadi je diri sendiri. Ada yang suka taekwondo tu, teruskan taekwondo. Suka lasak-lasak naik kuda, teruskan. Ada yang kalau dia cakap tu dengar macam menjerit sikit. Sebenarnya budaya tempat dia macam tu. Anggaplah itu macam suara-suara tegas Sayyidina Umar. Hakikatnya bukan dia sengaja nak menjerit, dah jadi budaya dia. Yang penting kata-kata dia baik, ya. Dia pun tak sakitkan orang. Dia cuba nak berbaik dengan semua, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sesama manusia. InsyaAllah akan datang jodoh yang tepat melengkapkan hidup kita. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Mungkin saya nak simpulkan apa yang Ustazah cakap sebentar tadi tentang buku Ustazah. Dan Ustazah juga ada kongsikan sebetulnya saya ada buku yang Ustazah kongsikan tu. Mindset sekejap ya. Mindset graduate kan Ustazah? Yeah. Betul. Masya Allah. Memang kena baru habis tahun lepas boleh katakan Ustazah jelaskan explain tadi tu memang lengkap lah orang kata dalam mindset ni. Ya, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk kita sama-sama belilah buku Ustazah yang berjuang urus emosi ni. Warna pink colour dan bentuk dia emoji-emoji. Boleh dapatkan bawah PTS Publication. Jadi perkongsian Ustazah tentang pengalaman Ustazah dalam berpantang Ustazah ketika Ustazah menulis buku ni tentang emosi yang Ustazah perkatakan sebentar tadi. Berbeza-beza pengalaman Ustazah anak yang kelima kan Ustazah ada lagi. Sekarang ni saya ada 6 dah anak. Alhamdulillah. Kalau campur keguguran berkali, 8 anak saya. Allahuakbar. Dan saya sangat mencintai kanak-kanak. Subhanallah. Anugerah tak jadi kita ternilai. Lebih mahal dari segala-galanya. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama cuba amalkan Al-Maqsur Al-Kubra yang Ustazah perkatakan sebentar. Jadi manusia, seorang wanita yang bukan saja bijaksana, berkualiti dan juga kita menyenangkan semua orang di sekeliling kita. Jadi Ustazah akhir daripada Ustazah nak kongsikan untuk semua. Okay. Akhirnya dalam buku ini ada kisah ibu-ibu bonda para ulama, ada resepi pun ada jadual-jadual ya, untuk kita target. Dia menentuk amal. Ada bagaimana nak sikap yang berbahagia, apa yang perlu kita buat, bagaimana nak sangka baik, dan ada gambar-gambar juga, gambar-gambar pengalaman. Kisah saya bersalin anak pertama, saya cerita detail dalam ni. Saya cerita detail sebab saya rasa benda itu para ibu, bakal ibu boleh ambil manfaat. Ada benda yang dia boleh elakkan untuk tak ulang ya. Saya dah boleh, Alhamdulillah, sangat membantu untuk kelahiran anak keempat kali ini, kata Fatin Emilia.
bersyukur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dan saya sendiri pun masih lagi membaca, merujuk ya, sebab perjuangan nak memujuk emosi kita, perjuangan yang sampai mati. Bila saya tulis buku ini tak bermakna saya dah berjaya dah mengurus emosi kita. Ya, ada turun naik dan kita perlukan kepada Al-Maksurat Al-Kubra, pujukan kefahaman itu berterusan sampai bila-bila. Terima kasih untuk peluang ini Kaisara. Sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.